Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. So today we are going to learn topic 5, which is expected utility or EU. Okay, so this is the learning objective. So after studying this chapter, you should be able to understand the concept and reality of expected utility, differentiate the objective and subjective utilities, realize the condition where objective and subjective utilities are used, and then make sure to do the mind map using the learning objective. Okay, so for the revision from our previous topic in the decision making state of nature, which is certainty, risk, uncertainty, and also ignorance, or mostly known as total uncertainty. So for certainty, which is memang pastilah, okay, deterministic knowledge, all information needed is fully available, knowledge of outcome is complete. Okay, so info yang ada tu memang mencukupi, memang dah ada bukti-bukti yang terang lagi bersuluh. Okay, so for risk is complete probabilistic knowledge. Okay, dia kepastian pasti, cuma dia ada sedikit lah keraguan macam tu. And probability of outcome is known, good information is available. For uncertainty, partial probabilistic knowledge, probability of outcome is not fully understood, information is incomplete. Dia punya tak not fully understood lah, dia punya outcome tu. Maybe ada dia punya kepastian tu half-half ataupun 50-50. Dan dia punya info-info yang ada tu pun tidak mencukupi lah. Okay, so for ignorant or total uncertainty is no probabilistic knowledge. Dia punya memang tak ada langsung lah. Dia punya any info. Jadi dia punya kebarangkalian tu memang rendah lah. So information about outcome is unavailable, unknown probability. So this is the decision making or state of nature. Dia punya contoh lah. So from low to high possibility or probability, from certain risk, uncertainty and ignorance. Okay, so for the low uncertainty, the level of information is high. Okay, deterministic knowledge. For risk, complete probabilistic knowledge. Uncertainty, partial probabilistic knowledge. Okay, ignorance is low or no probabilistic knowledge. Okay, you can see lah dia punya the arrow, okay, the meanings here. So risk is the decision making under risk is used when only the probability of various outcome are known. It is nearer to certainty. Instead of optimizing the outcome, the general rules is to optimize the expected outcome. Risk ni nak seakan-akan dengan kepastian lah, cuma dia ada maybe ada slightly wrong lah, ataupun tak cukup sedikit dia punya info. Okay, so the decision making under risk. Okay, yang hari ni kita akan belajar pasal risk lah. Risk ni pula terbahagi kepada dua, which is dia punya expected monetary value dan juga expected utility. Those two ni memang berbeza sedikit lah. EV dengan EU ni. For expected value ni dia more to the monetary value. Duit-duit lah. Ataupun value-value yang macam duit. Okay. So this is how you calculate the expected value. So expected value are calculated by multiplying each possible gain by the number of way in which it can occur, and then dividing the sum of these products by the total number of possible cases. So to get the expected value, you need to multiplying each possible gain. This is the possible gain 1, possible gain 2, possible gain 3, or neither lah. Okay. So you need to calculate one by one. Okay. And the number of way occur. And awak perlu darab dan bahagi dengan the total number of possible outcome. Bila dah darab ni dapat jumlah dia, dah tak tepi dulu. Ni pun sama, bila dah tambah ni semua ni kan. Dah tak tepi dulu punya nilai, tambah yang ni. Dan awak akan total dekat sini semua sekali. Dan barulah awak akan dapat dia punya the total number of possible cases ni, ataupun dapat total kesemuanya, ataupun dapat expected value. Okay, awak perlu darab dan bahagi dulu, barulah tambah untuk dapatkan expected value ni. This is the formula EV.
P1 is probability, V1 is value, payoff or outcome. Okay, P is probability. Tak ada dah simulan, P adalah probability. Okay, follow the instruction lah, the formula. Okay, notes on probability. A probability is a numerical statement about the likelihood that an event will occur. The probability or P of any event occurring is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. Okay, probability ni tak boleh kurang daripada kosong dan tak boleh lebih daripada 1. Okay, so the sum of the simple probabilities for all possible outcome of an activity must equal 1. Mestilah untuk probability ni kalau nak benda tu terjadi dia mestilah satu ataupun seakan ataupun nak ke arah satu lah. Kalau kosong dia memang takkan jadi certainty. So kat sini kosong dia mestilah besar daripada kosong ataupun kosong ataupun kurang daripada satu ataupun satu. Tak boleh lebih daripada satu, tak boleh kurang daripada kosong. Okay, so notes on probability. So if probability is 0, the event will not happen. So and then if probability is 1, the event will occur for sure with certainty. Kalau 1 dia punya probability lah, maksudnya benda tu akan terjadi dengan yakin lah. Okay, so if probability is 0.5, the event is just as likely to occur as not. Dia 50-50 bila 0.5 ni. Sometimes happen, sometimes not happen. Okay, so for the example 1, if you have to choose between two actions are offering a 1% probability of gain $10,000 and the others 50% of gain for $100. As a rational decision maker, you would choose second alternative because it has higher expected value. Nampak macam 1% daripada $10,000 dengan 50% daripada $400. Jadi as a rational decision maker, awak akan pilih yang second alternative sebab dia punya higher expected value. 50% daripada 400. Memang dia punya nilai itu sedikit berbanding dengan 10,000. Tapi bila 10,000 ni, awak akan dapat nilai sebanyak 1% sahaja. Okay, so action 1, expected value. So awak akan letak nilai-nilai dia. So probability 1 is 0.01 sebab 1 je kan. Tengok sini 1 ataupun 100%. Ataupun 1 lah senang. So darab 10,000 tambah 0.99 sebab apa? Sebab dia 0.01 ataupun 1% sahaja. So dekat sini dia akan 0.99 darab dengan 0 sebab tak ada, dia punya nilai tu tak ada untuk di bahagian value tu. Jadi kita kira kedua semua ni dia punya jawapan adalah 100. Akan dapat. Okay, so from 10,000 ni awak akan dapat 100 sahaja. Okay, so for action 2, expected value 0.5 sebab 50 kan. 0.5 darab 400 tambah 0.5 darab 10 darab 0 sebab 0.5 kan, dia tak boleh melebihi 1. Ingat tak boleh lebih 1, tak boleh kurang daripada 0. Okey, darab 0 sebab dia bagi nilai ni sahaja, dua ni sahaja. Okey, yang ni pun yang ni je. 1% dengan 10,000, 50% dengan 400. So darab 0, jadi dia punya jawapan adalah 200. Jadi kita akan pilih dia punya yang higher expected value, which is action 2 lah. Okay. Okay, for the example 2. Let's say the company have information about the probability of favorable market is 60% and the probability of unfavorable market is 40%. Then we can calculate the expected value for each of the alternative. Make sure tengok dulu dia cakap dekat favorable market ni 60%. Maksudnya 60% kalau tukarkan kepada nilai probability adalah 0.6. Okey, jadi bila kat sini 60, mesti dia kat sini 40% ataupun 0.4 untuk unfavorable market. Okey, so you need to calculate. Okey, first kira bahagian big factory dulu. Kira yang mula-mulanya big factory. Okey, 0.6 darab 200,000 tambah 0.4
dalam kurungan negatif 180 dan awak akan dapat jawapan. Awak kira satu lah, maksudnya 0.6 darab 200 awak tulis tepi ni. Then awak akan tolak pula 0.4 darab negatif 180, awak akan dapat jawapan 72,000. Dan awak akan tolak kedua-dua ni, akan dapatlah 48,000. Okay, so for EV ataupun expected value for small factory, 0.6 darab 100,000 tambah 0.4 tambah awak akan buat ni dulu, 0.6 darab 100,000, letak dia punya value dekat sini, total dekat sini, and then 0.4 darab negatif 20,000 adalah sebanyak berapa? Sebanyak 8,000. Dan awak akan tolak kedua-dua ni, dan awak akan dapatlah jawapan. Untuk EV Donati ni memang kita dah terang lagi bersuluh, tapi awak perlu buat juga dia punya calculation ni. Biarlah awak memang dah tahu dia punya answer is 0. Buat sama jugalah. Dan awak tengoklah kat sini mana yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itulah yang awak akan pilih. Okay. And then choose small factory because it has maximum expected value. Don't forget to do the panggil calculation. Conclusion. Kenapa awak akan buat bulatan dan tulis kat sini choose. Choose sama dengan small factory because it has maximum expected value. Okay, for the example 3. Okay, consider the problem faced by an oil company that is trying to decide whether to drill an exploratory oil well on a given site. Okay, drilling cost is 200,000 ringgit. If oil is found, it is worth 800,000. If the well is dry, it is worth nothing. However, the 200,000 ringgit cost of drilling is inaccurate. Okay, regardless of the outcome of the drilling, suppose that the oil company estimates that the probability that the site is not dry is 40%. Not dry is 40%, maksudnya kebarangkalian untuk dia tak untuk dia untuk dia dry tu sebanyak lebih tinggi berbanding dengan ada minyak. Ada minyak dengan tak ada minyak ni tinggi yang tak ada minyak lagi. Okay. So kita akan buatlah dia punya scenario is ataupun state of nature dengan decision or action. Okay, not dry, dia akan letaklah dia punya nilai-nilai ni kan. Okay, jadi awak akan buat calculation macam tadi. Okay, don't forget the probabilities. Okay, ataupun kita buatlah kira-kira terus. Okay, for drill 0.4 darab 600, awak akan letaklah dia punya jawapan kat sini. 0.6 darab negatif 200, 120. Awak akan tolak kedua-dua ni, awak akan dapatlah jawapan dia 1,200. Okay, and then for EV not drill 0.4 darab 0 darab 0 tambah 0.6 darab 0, dia punya jawapan adalah 0. So the decision is drill the oil well. Boleh nampak, awak perlu kira sini drill dengan drill sekali dia punya action drill dengan dia punya state of nature. Okay, jangan buat ke bawah je ni. Kita tengok dia punya action dekat mana. Make sure to calculate using the dia punya action ataupun decision lah. Biasanya yang ni dekat test ni dia akan beritahu lah. Dan awak tengok lah, jangan silap. Okay, for the example 4 sama jugalah, awak tengok lah kat sini. Tapi kat sini dia cakap dia berbeza sikit lah. Sama ada nak insure house ataupun tidak. Okay. Tapi tengok kat sini dia punya nilai lebih rendah lah. Kenapa dipilih ni sebenarnya fire in your house. Okay. Yang ni tak apa, tinggal je. Tapi awak boleh kira sama jugalah. Tak apa. Yang ni dia macam confusing sikit. Okay. So for example 5 pun sama juga. Okay, ini menggunakan decision tree. Tadi decision matrix. Okay, ini decision tree. Sama juga lah, temperature sensor 100,000, pressure sensor 10,000. Neither tak boleh langsung. Okay, dia punya probability, development outcome, success failure. Okay, sales revenue 1 million. Okay, 400,000. Okay, kat sini awak akan ambil bahagian temperature sensor dulu. Awak akan ambil lah dia punya net profit dulu. Awak akan kira dekat bahagian net profit. Okay, net profit dia akan ambil 900,000 darab 0.5.
Okey, 0.5. Dan awak akan letaklah dia punya jawapan kat sini. And then next is negatif 100. Negatif 100. Darab 0.5 juga sebab dia punya probability is 0.5. Okey, dan awak akan dapatlah jawapan kat sini. Dalam kurungan negatif 50,000. Okey, dan awak akan tolaklah kedua-dua ni, awak akan dapatlah 400,000. Yang ni nanti awak, kalau awak macam confusing kan, nanti test boleh bawa kalkulator. Okay, so for EV, pressure sensor, sama jugalah ambil di bahagian net profit ya, 390,000. Darab 0.8. Nak tengok dekat dia punya probability. Okay, and then dekat bahagian failure pula, negatif 10,000 darab 0.2. Okay, dan dapat jawapan, tambah kedua-duanya, dapatlah dia punya ni 310. Okey, so dekat sini tambah tau. Okey, tapi sebab kat sini dia ada negatif kan. Jadi kita bila kita tambah dan tolak, dapatlah 400,000. Sama juga lah kat sini kita akan tolak tambah tapi dia ada negatif kan. Jadi dia akan dapat jawapan 310. Jadi mana yang lebih expected value yang lebih tinggi adalah temperature sensor. Ni pun sama jugalah. Ni pun boleh awak boleh tengok sendiri nanti. Okay, intuition, the characterization of individual choice, which is risk attitude. Seseorang yang macam mana seseorang tu menghadapi sebuah risiko, ataupun dia ni memang sukakan sebuah risiko, suka benda yang thrilling. Okay, tak kisah pasal risiko. Okay, so there are 3 types of people, or characterization lah of people. So, risk neutral people cares only about the expected wealth and doesn't care how much uncertainty there is. Okay, for the risk averse person, prefer the expected wealth with certainty over the risky situation with the same expected wealth. Okay, a risk loving person enjoy the thrill of the gamble and so prefer the risky situation over a situation with the same expected wealth with certainty. So most people are risk averse, but some people are more risk averse than others. Okay, jadi kat sini setiap orang tu berbeza lah. Okay, sebab itulah kita as a decision maker ni, we don't have the same idea, don't have the same decision making. Okay, so this is the 3 type of people in risking, in handling the risk. Okay, so problem with EV. Gunakan EV boleh tapi must have the problem. Sebab nama pun buat keputusan kan. Okay, so some decision theories says that expected value theory conflicts with people's intuition. Okay, researchers, maksudnya kat sini, some theories ni cakap lah EV ni kadang-kadang tak sama, tak selari dengan apa kehendak manusia. Okay. So, researchers attribute this discrepancy to a flaw in the theory. Expected value also conflict with the law of diminishing marginal utility, which is a law of economics. Okay, diminishing marginal utility. Apa benda diminishing marginal utility? Sebab dia bertentangan dengan this kind of law. Sebab apa? As income increases, the less value having more of it will be to that individual. Okay, so money, such as money, for example, tend to exhibit declining marginal utility. Inilah dia punya problem in EV. Okay, then there goes to expected utility, EU. So, dia berbeza lah EV dengan EU, tapi dia punya calculation jugalah, tapi dia berbeza. Okay, sebab EV ni more to monetary value. Untuk expected utility ni tidak. Okay, so the important principle underpinning expected utility theory is that a gamble has a worth or utility that cannot be determined by the monetary value alone. Okay, so utility value can be substituted in place of the monetary value when assessing the expected value. Utility is just an abstract measure of how useful something is or how much happiness it provides. Utility might be different from monetary value. Inilah berbaca lah. Okay, jadi ini berbeza sikit lah. Tapi dia seakan-akan. Tapi di bahagian risk lah.
Okay, so this is how you calculate the expected utility. The former representation of expected value is now revised to the probability of the outcome. So nak dapatkan EV ni, nak dapatkan EU ni sama jugalah. Dia akan ada probability darab U adalah utility. Utility of outcome. Utility of outcome. Okey, tadi value pay off dengan outcome. Tapi ni kita cari utility of outcome. Okay, then probability 2, utility 2, sama juga, and the number of possible outcome. Ini bila dapat punya ni lah. Okay, so utility is an abstract entity that cannot be directly observed. In example, moral value, satisfaction value. Okay, kadang-kadang ni utility ni something yang tak boleh kita darab ataupun kita tak boleh nak, bukan darab, tak boleh nak kenal pasti. Dia punya ni sebab kita berbeza kan. Kita punya pandangan berbeza. Okay, so such as moral value and satisfaction value. Benda yang kita suka tak semestinya orang tu berpuas hati. Kita rasa kita buat kerja tu dah macam puas hati dah buat assignment ni. Tapi not goes to tak sama dengan orang lain. Orang lain maybe rasa macam tak puas hati lagi. Dia punya satisfaction value ni berbeza. Okay. So, since the first normalization by von Neumann and Morgenstern in 1947, the expected utility theory has been dominant in theories of decision making under uncertainty due to the intuition appeal of the axiom or rules on which it is based. Okay, most people would consider utility to be a reasonable property for an individual preferences. Okay. Mostly ramai menggunakan consider to use the utility lah than expected value. Sebab dia nampak macam reasonable sikit lah. Okay, so the verses of expected value and expected utility. So in expected value theory, the correct choice is the same for all people. Okay, dalam EV ni, dia punya teori ni, semua pilihan yang tepat tu sama je untuk semua orang. Okay, manakala in expected utility theory, what is right for one person is not necessarily right for another person. Maybe something tu betul di dekat seseorang tu, tapi tak sama, tak semestinya sama dekat semua untuk orang lain. Maybe awak buat cadangan ni awak rasa macam betul dah, tapi bila orang lain cakap ni sebenarnya tak betul pun. Saya tak bersetuju dengan cadangan ni. Okay, so in contrast to EV theory, which says everyone should choose the same thing. EV said that everyone should choose the same thing. Kena ikut semua sama je. Dia pilih juga yang ni. So EU theory says different people might choose different things. Okay. Untuk EU pula cakap orang yang berbeza mestilah pilih benda yang berbeza. Okay. Tak semua sama. So the expected value can be expressed as like this lah, sama juga lah. Dia punya formula tadi. Okay, yang berbeza di bahagian value dengan utility. So the example 1, to bring umbrella or not when coming to class. Okay, the state of nature rains or not rain. Okay, the probability is 0.3 and 0.7 for the not rain. Okay, the alternative is bring umbrella, alternative A. Not bring umbrella is alternative B. So tengok kat sini dia letaklah masing-masing dia punya calculation lah, ataupun nilai-nilai yang perlu ada untuk kita buat kira-kira. So untuk rain 0.3, untuk siapa yang bawa alternative A ni bawa umbrella adalah 50%, tak bawa umbrella pun 50%. 50 orang ataupun 50 orang lah. Maksudnya 100 orang tu tak bawa, dia tak bawa dah 50, yang bawa 50 untuk tak hujan. 0.7, 30 orang bawa payung. Yang tak bawa payung ada 70 orang. Okay, so kita akan kira berdasarkan dia punya alternatif ataupun action lah. Ingat, kita kena kira mengikut dia punya alternatif ataupun action. Okay, so bring umbrella. Okay, bring umbrella 0.3 darab 50. Okay, 0.3 darab 50 di bahagian rain. Di bahagian bring umbrella. 0.3 darab 50. Letak dia punya jawapan sini. Ini tambah 0.7 darab 30. 0.7 darab 30. Kita kira, nampak confusing kan tadi. Dia macam dari kiri ke kanan. Ni dari atas ke bawah. Okay, dia akan dapatlah 36. Okay.
Untuk yang for not bringing umbrella 0.3 darab 50 tambah 0.7 darab dengan 70. Dia punya jawapan 64. Okey, jadi kedua-dua ni mana yang lebih tinggi? Maksudnya kat sini EU ni lebih simple lah. Kalau tadi kena kira kan, cepat pelik sikit. Okay, so jadi yang ni bahagian EU ni. Jadi kat sini tengok yang lebih tinggi adalah not bringing umbrella. Okay, so according to the maxim of maximizing expected utility, the decision is not bring the umbrella since expected utility for not bringing umbrella is higher than EU value for bringing umbrella. Jadi kat sini orang lebih prefer tak bawa payung lah. Memandangkan dia punya expected utility tak bawa payung adalah lebih tinggi berbanding dengan EU value for bringing umbrella, berbanding yang bawa payung. Okay, then example 2, difference in EV and EU. Dia punya perbezaan antara EV dan EU. Dia punya nilai sama, cuma dia punya value dengan utility tu berbeza. So untuk bahagian yang hitam ni adalah EV. So example, Ali is considering a job between these two options. Job A, 40% chance of 2,500, 60% of 1,600. Okay, and then let's say Ali's utility for 40% chance of 2,000 of 2,500 is 50, and utility of 60% of 1,600 is 40. Tengok sini adalah di bahagian atas ni adalah EV, 40% daripada 2,500, 60% daripada 1,600. Okay, kita akan buat kira sesatu. EVA is 0.4. Ingat dia punya proposition ni adalah proposition ataupun percentage, kita kena tukarkan kepada probability. Itu 0.4. Okey, 0.4 darab ada kurungan ni dalam kurungan tu dimaksudkan dengan darab lah. 250. Okey, tambah 0.6 darab 1,600. Dan kita akan tambah lah dalam ni. Jawapan adalah 1,960. Okey, ini adalah jawapan untuk EV1. Untuk EVB ni pula, job B 25% chance of 5,000 and 75% of 1,000. Okey, jadi kita akan letak kat sini 0.25 darab 5,000 tambah 0.45 darab 1,000. Okey, jadi tengok kat sini dia punya jawapan adalah 2,000. Dan lebih tinggi adalah 2,000 lah, iaitu EVB ataupun job B. Okey, tapi tengok pula dekat bahagian EU tadi kan, EUA 0.4 darab dengan 50. Dia punya utility ni adalah utility, ingat Okey, untuk 2,500 ataupun 40% lah, 50 tambah 0.6 sebab 60% darab dengan 40. Okey, kita akan dapat jawapan sebanyak 44. UB, okey, Alice utility for 25 chance of 5,000 is 70. Okey, jadi kita akan ambil bahagian probability dengan utility sahaja. Tak perlu ambil di bahagian 5,000 duit ni. Tak perlu kira di bahagian monetary value ni. Jadi 0.25 darab 70 tambah 0.75 darab 30. Ambil di bahagian utility sahaja. Jadi dia punya jawapan 40. Jadi kat sini kalau untuk EU ni sahaja, dia akan pilih di bahagian EUA lah ataupun job A lah. Sebab dia punya nilai untuk utility ni lebih tinggi lah berbanding dengan job B. Tapi tengok kat sini untuk expected value A dengan B, B lagi tinggi. Dia berbeza. Okey, sebab kita ini kira menggunakan monetary value dan ini menggunakan utility. Jadi tak sama, betul perbezaan dia. So looking back at example 2 of expected value, let's say the company owner feels that profit equal to 100,000 is more satisfying compared to profit bigger than 100,000.
Okey, dia nak keuntungan 100,000 saja. Dia tak puas hati kalau keuntungan tu melebihi 100,000. So, utility assessment may assign the least satisfying payoff a utility of 0 and the best satisfying payoff a utility of 1. Okay, when decision maker is indifference between two alternative, the alternative value of them are equal. Okay, make sure to see the diagram, the table before you do the calculation. Okay. So, remember that boss ni ataupun company owner ni dia lebih satisfy sekiranya dia punya keuntungan hanyalah 100,000. Jadi, dia akan letak nilai 1 lah. 1. 200,000 dia akan letak kosong. Sebab dia tak puas hati kan. And then do nothing is 0. 0 lah. 0. Okay, sekiranya negatif adalah negatif 1. Negatif 20 adalah negatif 1 juga. Okay. So, dekat sini kita akan kira di bahagian big factory dulu ataupun di bahagian alternatif ni dulu. Ambil yang bahagian big factory dulu. 0.6 darab kosong. Kita ambil di bahagian ni adalah dia punya apa tadi? Utility. Okay. Okay, kosong. Tambah 0.4 darab 1. Darab negatif 1. Okay, jadi dia punya jawapan adalah 0.4. Untuk semua factory 0.6 darab 1. Tambah 0.4 darab negatif 1. Dia punya tambah calculation ni 0.2. For do nothing 0.6 darab 0. Tambah 0.4 darab 0, 0. Okay. Choose a small factory because it has maximum expected utility. Okay, maksudnya dia nak yang lebih kecil. Sebabnya kalau lebih besar dia tak nak lah, dia nak lebih yang lebih kecil. Dia dah beritahu dah awal-awal. Okey. Ni lah dia punya jawapan. Tapi memang sedikit confusing lah. Tapi di bahagian ni dia cakap awal-awal dia nak feel that the profit equal to 100,000 is more satisfying compared to profit 100,000. Yang mana lebih dekat dengan satu lebih dipilih berbanding yang lebih besar. Itulah dia punya risk. Okay, risk in probability. Confusing dan senang sikit lah. Okay. Okay, and then objective probability. Okay, determined by experiments or observation. Okay, so to get the probability, we need to get the number of time the event has occurred, divide by the total number of observed cases or trial, or based on a symmetrical balance evidence such as probability of heads on coin flip and probability of spade on drawing card from decks. Okay, kebarangkalian mendapatkan kepala di bahagian kepala untuk coin flip ataupun kita main lempar shilling tu kan, nak dapat di bahagian kepala dia ada ekor dan kepala kan. Okay, ataupun kebarangkalian dia punya spade dalam kita main down throw tu. Okay, for the subjective probability. Tadi objective. Ni subjective probability. Probability is assigned by individual based on whatever information is available. Probability is determined by an estimate based on decision makers such as educated guess, personal belief, judgment, experience, existing knowledge of a situation. Ini biasanya masuk di bahagian part A lah untuk jawab soalan-soalan objective probability dengan subjective probability ni. Perbezaan dia lain. Okay, ni melalui kira-kira objektif ni melalui kiraan jugalah, tapi berdasarkan apa yang dia buat lah. Okay, ni pula kalau untuk subjektif ni berdasarkan educated guess. Okay, melalui kajian, personal belief, kepercayaan kita punya our own judgement, pengalaman ataupun apa yang benda yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, ni ada punya perbezaan. Ini boleh baca sendirilah. Buat awak punya mind map. Okay, itu sahaja. Terima kasih dan selamat bercuti.